يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 449. Abu Lais radhiyallahu ta'ala anhu, rahimallahu ta'ala anhu berkata, kehormatan masjid itu ada 15. Jadi ini kesimpulan daripada Abu Lais mengenai masjid. Masjid ini dia kata ada kehormatan dia. Kehormatan masjid ini ada 15 semuanya. Yang pertama, memberi salam ketika masuk jika orang-orang sedang duduk. Tetapi jika tidak ada orang atau mereka sedang sembahyang, maka memberi salam kepada dirinya sendiri dan hamba-hamba Allah yang salihin. Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahi salihin. Jadi itu nombor satu. Kalau ada orang, kita bagi salam. Kalau tak ada orang, bagi salam pada diri sendiri dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita baca tadi. Nombor dua, sembahyang 2 rakaat kerana sabda Nabi SAW, tiap-tiap sesuatu ada aturannya. Dan adab aturan masuk masjid ialah sembahyang 2 rakaat. Baik, yang ini sembahyang tahiyatul masjid nama dia. Tahiyatul masjid ni ada pandangan kata time waktu haram, iaitu lepas subuh dan juga asar. Ada kata tak payah tak payah buat sembahyang tahiyatul masjid. Tetapi ada juga pandangan yang kata kalau walaupun time itu time yang haram, tetapi boleh kita buat sembahyang sunat tahiyatul masjid sahaja, untuk menghormati masjid. Kemudian ada time yang lain, iaitu time khutbah. Khutbah ni, masa khutbah ialah nak sembahyang sunat, boleh. Tetapi kalau sekiranya jangka khutbah itu hampir habis, maka adab dia kita jangan duduk, kita tunggu sampai habis. Dan buat macam mana kita mari time khutbah, tunggu berdiri, jangan duduk, sebab adab dia ini bukanlah haram. Nak cerita adab, maknanya kalau kita mari ke masjid sewaktu khatib berkhutbah, nak duduk tak berdosa, tapi orang panggil tak beradab, tak ada adab lah. Orang bila mari masjid kena sembahyang dulu. Masalahnya nak sembahyang, orang tengah khutbah, macam mana nak kasih balance, ataupun nak kasih settle masalah ni. Mari masjid kena sembahyang. Sembahyang tu masuk kena ni ialah sunat, bukan kena tu wajib. Tapi bila mari sembahyang ke masjid pada hari Jumaat, tengok khatib dah khutbah,
dengar khutbah tu adab dianya ialah macam wajib. Ya, taraf dia tu. Ya. Jadi kita jadi serba salah situ tak? Jadi untuk menyelesaikan masalah tu ada pandangan yang kata tunggu. Tak payah semayang kalau dah dekat sangat nak habis, tak payah semayang. Tak payah semayang sunat, tunggu berdiri sehingga khatib habis khutbah. Tapi kalau baru start khutbah, kalau berasa nak semayang tahiyatul masjid, silakan. Ya, ataupun nak semayang sunat, ialah tahiyatul masjid, itu tak ada masalah. Ya. Nombor 3, tidak berjual beli di dalamnya. Dalam area macam kita ni, dia masjid, ada setengahnya masjid tu dia full, penuh. Macam kita ada 3 stage. Dewan, kalau Masjid Rahimah ni, luar dan luar sana. Ya. Jadi luar sana tu maknanya kalau orang ramai, okey, sambung terus semayang sampai ke belakang. Tetapi luar sana tu lebih kepada orang panggil tempat macam kita letak ada tempat main pingpong. Kadang-kala ada orang nak gunakan untuk kundi kahwin, kita gunakan untuk makan kat sana bawah. Ya. Jadi ruangan tersebut okey, tak ada masalah lah. Kalau ada orang panggil nak jual apa-apa, bukannya jual teh tarik lah, munasabah, benda yang munasabah. Maknanya nak jual kitab ke, nak jual keset agama ke apa, silakan. Tak ada masalah. Nak jual baju jubah ke, nak jual apa dia lagi, tudung ke, okey. Itu tidak dikategorikan sangat dalam masjid. Tapi dalam masjid ni yang kita kategorikan sebagai dalam masjid. 4, tidak menghunus pedang di dalamnya. Ini maknanya kelahi ya. Kelahi-kelahi tak ada dalam masjid. 5, tidak mencari barangan yang hilang di dalam masjid. Kalau hilang tu, itulah biasalah, maknanya kalau hilang tu, kita kalau jumpa pun kita bagi pada AJK, atau imam ke, atau siap ke apa benda, dan dia akan buat pengumuman. Dan ini orang panggil adab, benda yang hilang tu maknanya sampai peringkat nak ceritanya adab. Jangan bawa benda-benda yang itu sangatlah dalam masjid tu. Kecuali hilang anak kunci, itu tak apalah, carilah, jumpa pihak masjid, tanya ada tak anak kunci hilang. Ataupun orang terjumpa anak kunci ke. Baik, yang ke berapa ni? Yang ke-6, tidak bersuara keras di dalamnya kecuali dalam berzikir jika tidak mengganggu orang lain. Bersuara keras cakap. Dalam masjid ni elakkan daripada bercakap. Itu kalau jenis orang panggil masuk dalam masjid, orang tak ada. Adalah 2, 3, 4 orang. Lebih-lebih lagi, bercakap tu jangan bercakap masa orang buat kuliah. Masa orang buat kuliah jangan bercakap. Masa khutbah memanglah kita tahu dah. Kata kepada kawan kita, tak, tolong diam sikit, orang khutbah. Dengan kita pun habis. Adab dia. Baik. Hak ni dia kata apa dia? Bila masuk dalam masjid jangan angkat suara kecuali orang berzikir. Kecuali dalam berzikir. Berzikir tu pun dia kata apa dia? Jika tidak ganggu. Tengok maknanya suasana dalam masjid ni tuan-tuan, dia nak jaga betul keharmonian dia. Huduk dia. Huduk ni maknanya ketenangan. Dalam masjid kita kena jaga. Jadi kalau larang orang khutbah tak boleh, dengan kita pun kena, kawan hak bercakap tu duk berbual ke, itu satu hal dah. Memang dia pun dah lara dia punya pahala Jumaat dia. Kita ni konon-kononnya nak larang, nak larang dia, kita pun kena juga, lara juga. Itu masa khutbah. Kemudian masa tak ada orang, adalah 2, 3, 4 orang, kita mari bercakap. Jangan bercakap benda-benda yang berkaitan dengan dunia. Kemudian kalau bercakap pun jangan tinggi suara. Kecuali yang boleh tinggi sikit suara apa dia? Berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bolehlah nak meratik apa benda. Tetapi kalau jika mengganggu orang, mengganggu,
Orang lain pun ada juga. Ialah kadang-kadang katakan kita sembahyang Zuhur, kita sampai lewat, orang lain pun sampai lewat juga, kan? Musafir ke apa benda, maka dia tengah sembahyang, kita dah siap sembahyang, maka kita duk meratib cara kita baca Quran dengan suara yang kuat ke apa benda, itu tak boleh. Ketenangan tu kena ada dalam masjid. Sebab itu juga masa kita buat qiyamul lail ke apa benda, dia nak suasana ketenangan. Qiyamul lail ni maknanya malam, maknanya lampu jangan cerah sangat, tak sama-sama. Suasana tu dia nak. Dan sound system pun dia kena slow sikit, jangan sampai nak pecah masjid. Dia ketenangan tu tak mari. Roh tu orang panggil tidak ditikam oleh ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh imam ke ataupun yang kita baca. Ialah maknanya ini kata orang cerita kalau kita buat qiyamul lail di masjid lah, macam sekarang ni kita buat, sound system kena orang panggil ala kadar. Kalau sebut lagu tu, kita kata lagu mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram ni tuan-tuan tak boleh nak kira dia. Masjidil Haram dia tak boleh nak kira. Cerah majang, buat qiyamul lail pun cerah juga. Satu lagi nak kiranya di Masjidil Haram ni dia tak ada waktu haram, semua halal belaka dia. Lepas tu dia tak ada sekatan sangat antara lelaki perempuan. Masjidil Haram tempat ramai. Ini nak ceritanya di masjid-masjid selain daripada Masjidil Haram tu. Jadi dia punya suasana tu kalau nak buat qiyamul lail ke apa benda, sistem sound system ke ataupun lampu, dia kena tengah-tengah, baru dipanggil menikam kalbu. Baik. 7, tidak membincangkan urusan dunia di dalamnya. 8, tidak melangkahi leher orang. Yang ini pun saya dah sentuh dah. Di Malaysia ni, di masjid Malaysia dia tak nampak, tapi bila ada dalam kitab ini dikarang di negara Arab, maka langkah leher orang ni di negara Arab ada. Sama ada di Masjidil Haram ke Masjid Madinah, tahan sikit. Masjidil Haram habis. Jenis-jenis jenis kasar, tubuh badan yang kasar tu habis. Sebab itu benda ni disebut. Tapi kalau kita mikir, ada ke orang langkah leher orang? Tak pernah aku tengok. Awak tak pernah pergi ke negara Arab. Di negara Arab tu bukan setakat di Masjidil Haram, masjid apa pun tu Arab ni, dia dah langkah-langkah, kan? Dia berebut nak pergi duduk depan. Pantang dia tengok ada depan kosong, dia pergi. Cara dia pergi tu dia langkah. Baik. 9, tidak bertengkar dengan lain orang di dalam tempat masjid lah. 10, yang ni bertengkar ni saya ingat tak adalah, tak pernah tengok. Tetapi kalau di negara Arab memang ada, sebab tu disebut. Tapi di Malaysia ni saya tengok bertengkar tak ada. Sebab orang mari tu kira-kiranya okey lah, kan? Dia mari pun tak ada niat nak bertengkar ke apa benda, tak ada. Tapi kalau tu Arab tuan-tuan, dalam masjid dia boleh bertengkar. Dalam masjid dia boleh bertengkar. Jadi sebab itu ayat ini, adab ini keluar dalam kitab ini. 10, jangan mendesak dan mempersempit pada lain orang dalam saf. Kita himpit-himpit, terlalu menghimpit. Susunan saf tu kita tahu dah, belaga apa ni orang panggil bau ataupun ginilah, tak rimah sangat, belaga badan. Yang ini saya ingat kena betulkan untuk kita. Sebab kadang-kadang kita tengok saf tu jarak, badan tu pun jarak. Usahakan kita punya kaki kita ataupun bahu, badan biarlah bersentuh. Kalau tidak bahu pun orang panggil sentuh ni tak apa dah, kan? Sentuh apa ni? Siku. Siku tu dia terlebih sikit daripada bahu. Sentuh siku pun tak apa dah, nampak comel sikit. Orang panggil kalau orang mari lewat pun dia tengok nampak susunan tu cantik. Ini dah orang mari lewat tu pun dia nampak lompong, lompang. Lompong ke lompang. Tu dia. Itu yang saya cerita tu, bila kita himpit dia lari pula. Jadi yang ini kita ni kalau boleh perapat sikit, biar kena bertembung. Paling lekeh biar bersentuhan siku pun tak apa dah.
11. Jangan berjalan di muka orang yang sedang sembahyang. Ya. Macam kita ni ada sutrah dia. Di negara Arab ni dia sutrah tu tak ada sangat. Sutrah ni apa dia? Satu tanda sempadan yang biasanya dia letak melebihi. Kalau kita sujud tu dia lebih pada sujud. Itu dia punya sutrah lah. Sebab itu kalau kita nak sembahyang, kalau jenis tak ada yang macam ni, line-line macam ni, kita ambil barang letaklah apa-apa benda pun, kan? Letak apa benda supaya orang faham. Ini jangan orang panggil, jangan melintas antara kita dengan sutrah tu. Sutrah ni maknanya tanda, ya, tanda maknanya orang panggil kawasan sujud lah, senang cerita, ya, untuk mudah faham. Jadi kita dengan kawasan sujud tu, itu dia ada tanda dia. Macam mana nak tahu tanda dia? Kalau kita sujud, jatuh mana kepala kita? Jadi lepas kepala kita tu, itu maknanya kita letaklah barang. Letaklah apa benda, pensel ke, orang panggil sebagai tanda. Ambil lah apa tanda yang boleh orang faham. Itu antara badan kita dengan tanda tu, jangan melintas. Nak melintas, lepas pada tu, ya. 12. Tidak boleh berludah di dalam masjid. Ini pun kita kata ada ke orang ludah dalam masjid? Ada negara Arab ada, ya. Nak pula zaman-zaman dulu. Masjid zaman dulu tu dia bukannya ada macam zaman sekarang ni ada talnya, ada apa ni orang panggil mozaiknya, tak, dia tak ada. Dia atas tanah. Buat sikit sempadan dia, isytiharkan ini masjid, ya. Jadi kemungkinan oleh kerana kita rasa dia tu sama, aku keluar masjid pun tanah, dalam masjid pun tanah, berasa nak ludah. Jadi bila berasa nak ludah, maka di sini dia kata adab dalam masjid jangan berludah, ya. Macam kita tak adalah habis tinggi, kita berasa ada kahak ke apa benda, kita keluar sikit, keluar sikit ada tanah, area tanah tu yang kita duduk pijak-pijak, kita pun ludah situ lah. Macam masjid kita ni belakang tu ada apa tu, kita memang buat apa tu, sink, ya, singki tu, 2 singki, ya, apa ni, untuk kita basuh tangan, kuku nak berludah ke apa benda, itu tempat dia, ya. 13. Jangan membunyikan jari-jari, ya. Hok ketuk-ketak tu, ya. Itu adab dia, jangan dibuat. 14. Membersihkannya dari najis dan kanak-kanak kecil dan orang gila, dan menegakkan hukum had, ya. Ini tempat ni kita kena bersihkan daripada najis dan kanak-kanak kecil. Ini pun di negara Arab lah, ya. Benda ni tidak terjaga sangat, tetapi tempat kita ni okey. Nak pula zaman sekarang ni, kalau budak kecil mari dia ada pampers. Cuma bila sebut budak kecil ni, ialah kadang-kadang kita rasa terganggu bila ada budak kecil. Dalam masa yang sama, budak kecil elok kita bawa mari masjid. Macam mana nak ajar, ya? Jadi yang ini tuan-tuan gini lah, budak ni bagus, mari bawa lah dia yang munasabah lah, ya. Umur berapa agak-agak munasabah, 7 tahun ke, ya. Yang mana dia tu reti, kita kata dia awak duduk sini, mak duduk sini, mak, dia takkan gerak dah. Kalaupun dia ada kawan nak main-main, itu biasalah, ya. Jangan kita pula pandang ke ayah budak tu, kalau dah tak reti nak jaga budak, jangan bawa budak, awak pun tak payah mari. Ini passion kita yang saya rasa kena betulkan lah. Budak bila mari temu kawan, dia nak main, lantak dia. Yang kita tak boleh, yang kita nak jaga sangat, kalau boleh jangan sampai kita bawa budak, dia main tu tak tentu hala, sampai dia round ganggu tok imam pun dia pergi juga, ya? Dia pula jadi tok imam, ya? Itu budak tu tak reti budak dia orang panggil umur 2-3 tahun tu, dia tak reti, dia tak tahu apa benda lah. Kalau umur 6 tahun 7 tahun tu dia reti dah. Ni jangan pergi depan sana, jangan kacau orang sembahyang, dia tak pergi, ya? Tapi setakat dia sembahyang, lepas dia sembahyang 1 rakaat 2 rakaat, dia tengok member dia mari, mulalah dia pergi main belakang. Tak apa, dia main belakang. Biasakan budak tu dengan masjid, ya?
Jangan duk marahlah dia. Budak kita dulu pun lagu tu juga. Cuma kita tu mungkin jarang mari masjid. Okeylah. Tapi budak tu kebetulan pak dia bawa masjid, nak suruh dia jadi baik ke depan nanti. Bila dia jadi baik ke depan, maka kita pun senang. Tak adalah menyampah duk tengok budak-budak berserabut tengok tepi jalan, duk main gitar nak sementara menunggu maghrib nak buka puasa. Tak ada. Sebab dia mari masjid tu, bila dia satu benda tuan-tuan, betul lah budak mari, kalau kita mengajar pun dia dengar kuliah sementara dia menunggu dia menunggu pak dia nak dengar kuliah, dia pun dengar juga. Kadang-kadang dia pun tidur, budak tu tidur. Tapi betul lah tuan-tuan, benda ni bila duduk masjid ni, walaupun kita tidur, tetapi orang panggil ini keberkatan lah. Payah nak cerita berkat. Saya ada satu kawan, anak tok guru, anak satu orang tok guru. Kawan-kawan dia cerita, dia ni ayah dia mengajar, dia pergi. Satu-satunya anak yang pergi dengan ayah dia mengajar konsisten. Tapi bila dia pergi, dia tidur duduk depan ayah dia. Tapi ramai-ramai anak dia, anak lain pergi tak tidur, tapi kadang-kadang pergi tak bersungguh lah. Yang dia ni bersungguh. Tapi tuan-tuan, dialah yang terbaik, yang kuat ingatan, yang tahu bab-bab hukum paling hebat dia lah. Jadi nak cerita payah, bab-bab berkat ni tuan-tuan payah. Sebab tu bawa anak. Betul dia entah ada sembahyang ke tidak, dia mari dia sembahyang. Tapi tak apa tuan-tuan, bila dia besar besok, berkat tu ada, dan di situlah hidup dia akan jadi baik. Bila hidup dia jadi baik, bukan mak pak dia saja yang suka, tetapi dengan masyarakat keliling kelalang pun suka. Sebab dia tak kacau orang. Baik. Nombor 15. Satu lagi bab budak ni sekarang ni, dia lebihnya ada pampers. Ada pampers. Jadi tak ada masalah lah yang saya ingat kalau nak bawa ke budak-budak yang masih lagi pakai pampers. Tapi yang boleh tahulah, yang tahu kalau kita kata jangan pergi ke depan, dia tahu, dia tak pergi depan. Tapi kalau budak tu jenis orang panggil, kita cakap jangan pergi depan, kita sembahyang je dah, dia pun round keliling sampai depan, naik atas member ni pula dah. Tak serabut kita. Yang pak pula dah malu dah. Sudah anak aku naik atas member pula dah. Jadi pak juga malu. Ganggu tu satu hal, malu tu satu hal. Jadi kalau hak tu itu saya ingat KIV dululah, postpone. Tunggu dia umur matang 5 tahun ke 6 tahun, okey bolehlah bawa ke masjid. Nombor 15, memperbanyak zikir kepada Allah dan tidak melalaikannya. Dalam masjid, zikir, ingat ke Tuhan banyak. Hasan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ala ummati zamanun yakunu hadithuhum fi masajidihim li amri dunyahum laisa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum. Akan tiba pada umatku satu masa di mana perbincangan mereka di dalam masjid-masjid itu mengenai urusan dunia. Betul-betul dia ada kepentingan, ada benda yang kita bincang bab dunia tapi untuk akhirat. Mungkin kita bincang dalam masjid nak buat koperasi. Koperasi Masjid Ar-Rahimah contoh. Koperasi ni dunia tak? Tapi Masjid Ar-Rahimah apa tujuan dia? Untuk kumpul dana, kita urus, kita cuba maknanya kata orang kembangkan dia punya modal yang ada dalam koperasi yang diberikan oleh ahli qaryah. Lepas tu boleh dapat untung, lepas tu untung tu pula mungkin kita terus convert kepada derma ke. Daripada dunia tu pergi ke akhirat, jalan cerita dia. Ataupun kita buka perniagaan, masjid buka perniagaan contoh. Ataupun sama-sama kita bukan untuk masjid pun. Macam mana kalau kita buat satu perniagaan yang mana perniagaan ni betul-betul khas untuk, ialah untung dia apa semua tu kita sumbang, cukup setahun bulan Ramadannya kita bagi sumbangan. Boleh juga bincang benda tu. Tetapi yang kata tak boleh ni maknanya bincang betul-betul dunia. Pasal apa bincang dalam masjid? Sebab bincang dalam masjid tu, dalam masjid tu ada aircon kebetulan. Mari pula lepas Zuhur. Tak ada benda, tak ada kerja nak buat.
Bulan puasa pula nak makan tak boleh. Ada akaun pula. Sedap duduk dalam masjid bincang bab dunia. Ya. Tak kira lah bincang bab niaga ke, personal punya, ya. Ataupun bincang bab yang lain-lain lah. Tuan-tuan fikir sendiri yang tu. Mereka itu tidak dianggap oleh Allah kecuali kerana akan tiba pada satu masa umatku di mana perbincangan mereka di masjid-masjid itu mengenai urusan dunia, mereka itu tidak dianggap oleh Allah, kerana itu engkau jangan duduk bersama dengan mereka. Baik. Jadi Allah Ta'ala tak pandang kepada orang yang bincang bab-bab dunia dalam masjid ni. Jadi dia kata janganlah kita duduk sekali dengan dia sembang. Baik. Akhirnya Nabi SAW bersabda, yakunul ghuraba fid dunya arba'atun, Qur'anun fi jawfi zalimin, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fihi, wa mushafun fi baitin la yuqra'u fihi, wa rajulun salihun ma'a qaumin su. Orang asing dalam dunia ni ada 4. Orang asing, hak kata asing-asing tu, Nabi kata ada 4 orang, 4 jenis manusia. Pertama, Quran dalam dada orang zalim. Ada juga tuan-tuan orang yang zalim, yang hafal Quran ke, ataupun yang ada sedikit Al-Quran dalam dada dia, tapi dia zalim. Zalim terutama sekali, zalim pada diri dia satu, zalim pada orang lain. Ini zaman-zaman Khulafaur Rasyidin dulu ni memang ada. Orang yang hafal Al-Quran tetapi dia zalim. Terutama sekali mereka yang bernama, yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Macam kita ni tak ada lah. Malaysia kan, orang yang hafal Quran jadi pemimpin setakat ni tak ada, kecuali adalah satu orang. Maknanya dulu. Tapi maknanya lain-lain tu saya ingat tak ada. Tapi di negara Arab ni biasa. Orang yang jadi presiden negeri ke, negara dia ke, dia ada Al-Quran dalam dada tetapi dia zalim. Ulama kadang-kadang dia bunuh. Itu satu. Itu zalim yang kerana dia ada kuasa. Zalim Al-Quran ada dalam diri dia, dia zalim pada diri dia dan zalim pada orang ramai. Siapa dia? Ini ulama-ulama yang cari makan. Dia keluarkan fatwa ikut hak deratan nak. Orang deratan nak lagu mana fatwa? Boleh belaka. Dia boleh cari kitab dia. Sampai peringkat orang jahil pun pening kepala. Hak setakat aku belajar ni bukan. Bukan lagu tu. Tapi dia mencari keradaan pemimpin. Nak jaga status. Dengan mungkin gajinya ialah menanya bertaraf esko ke. Nak jaga. Sampai orang pening kepala, orang heran. Macam tadilah tuan-tuan. Macam yang saya sebut sebelum ni. Boleh tazkirah tu tak ada. Tidak dibenarkan buat tazkirah masa bulan Ramadan. Orang agama ni, kita kenal dia orang agama. Cuma bila dia keluar statement begitu, atas nama orang yang jaga agama satu negeri, orang yang tahu background dia di Mesir tak heran. Tapi orang awam ni rakyat, rakyat tu jadi pening lah kepala. Dia ustaz keluar statement jangan buat tazkirah pada bulan Ramadan. Sebab dia dalam kepala dia duk faham pada bulan Ramadan ini ibadat, sembahyang tarawih, baca Quran, zikir. Zikir ini dia tak boleh nak buka kitab, baca banyak sikit kitab. Apa makna zikir? Zikir tu ingat ke Tuhan. Ingat ke Tuhan. Ramai orang tak faham zikir tu apa dia. Sebab tu Nabi kata zikir yang paling besar ialah apa dia? Majlis ilmu. Majlis ilmu ni apa dia? Majlis nak suruh orang ingat ke Tuhan, nak suruh orang takut ke Tuhan, nak suruh orang ikut panduan Allah. Zikir hak subhanallah ni tuan-tuan, sebut je kadang-kadang fikiran tak ke mana hala, kan? Tapi zikir majlis ilmu ni zikir paling besar. Hak tu dia tak tahu. Pasal apa? Masa duduk Mesir suka tengok tarian gelik. Itu dia jadi. Ini masalah dia. Tapi orang pandang, orang awam ni pandang, oh dia ustaz, dia mufti, kan?
Bila dia cakap lagu tu, jadi orang pun hak mana jahil sikit, yes, setuju. Hak ada ilmu sikit, penilalat dah. Hak aku belajar tu bukan lagu tu. Tapi nak tolak kan dia tak boleh. Dia ustaz ataupun dia mufti. Ya. Jadi negeri yang diperintah oleh Islam yang baru ni, satu negeri tak bagi imam daripada luar jadi tok imam. Jadi tok imam bukan bagi tazkirah pun. Ya. Tok Arab daripada Palestin ke Mesir. Malam ni tok imam kita daripada Mesir. Malam ni ya. Tok imam. Negeri tersebut tak bagi. Ketua menteri dia kata jangan, tidak dibenarkan imam. Kalau kawan tu bagi tazkirah pun dalam bahasa Arab tak faham pun. Ini tuan-tuan jahil punya orang. Ya. Negeri yang diperintah oleh negeri Pulau Pinang pula, orang kafir perintah, dia galakkan buat tazkirah pula. Terbalik habis sekarang. Ni tapukan. Ya. Jadi ini yang dikatakan Quran dalam dada orang yang zalim. Ya. Pertama, dia ada Al-Quran dan dia jadi pemimpin dan dia khianati Al-Quran yang ada dalam diri dia, lalu dia menzalimi diri dia dan juga menzalimi Al-Quran itu sendiri, sehingga dia memerintah tidak cara Al-Quran. Yang keduanya apa dia? Dalam Al-Quran ada apa ni, dalam dada ada Al-Quran, tetapi dia sendiri mengkhianati ilmu Al-Quran tu bagi fatwa yang lintang pukang. Ya. Dan masjid di daerah orang-orang yang tidak sembahyang dalamnya. Ya. Masjid. Ya. Ada masjid tapi orang tak ramai. Jadi yang ini sebenarnya saya tuan-tuan, saya pernah beritahu, saya ingat dalam ni, saya pernah tesis saya menyatakan saya yakin masjid boleh penuh. Tak kira lah masjid kampung ke ataupun masjid bandar. Dengan syarat biarlah kata orang masjid itu orang panggil upgrade dari sudut pengurusan. Ya. Apa salahnya masjid-masjid itu dah kita duit banyak. Terengganu duit banyak, Kelantan lagi banyak nak kira. Tapi tak dapat kepada kerajaan Kelantan yang duit minyak. Ya. Tak dapat ke dia. Terengganu dapat. Banyak duit. Kenapa tidak setiap masjid itu ditugaskan satu orang imam yang hafiz, dan imam itu hendaklah diberi kursus. Itu saya sebut dalam tesis. Ya. Diberi kursus manajemen dan juga kursus dakwah. Kadang-kadang imam ni walaupun dia hafal Quran, dia reti hafal Quran, dan bila ya kita lantik dia jadi imam, dia boleh jadi imam. Hafal Quran boleh jadi tu imam. Tetapi dari sudut dakwah dia tak reti nak tarik orang. Bagi kursus manajemen sekali, dan juga kursus apa ni orang panggil dakwah. Ilmu dakwah lain. Ya, ilmu dakwah ni dia seni. Ya. Jadi kalau itu yang dia buat, saya yakin masjid di kampung penuh. Ya. Lantik satu orang, bagi gaji. Tak apalah, ambil budak-budak SPN yang apa ni orang panggil SMU, dipanggil Sijil Menengah Agama. Ya. Okey, lantik dia, gaji 1,000 duduk kampung, okeylah. Ya, 1,100 ke? Okey. Yang penting dia reti komputer, dia reti baca jawi, baca rumi. Lepas tu kita bagi kursus. Ya. Jadi kita ajar dia macam mana cara nak tarik orang kampung supaya mari surau masjid. Dengan kelas-kelas ilmunya macam mana supaya orang mari. Ya. Jadi yang ini ni kalau kita buat, insya-Allah ramai orang mari ke masjid. Jadi sebab itu maknanya yang ini ni ialah saya pun untuk Masjid Rahimah ni, kita kalau boleh kita nak kita sentiasa mempromotkan sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat. Kita akan promosikan sampai peringkat paling tidak kita nak subuh kita ni dapat, kalau dewan ni dapat 1/3 pun kuat dah kita. 1/3. Muslimat pula 3 baris. Ya. 1/3 ni kalau sini ni saya ingat adalah lebih kurang 6 baris, 7 baris. 7 lain. Kita nak itu orang panggil paling lekeh. Tapi sehingga kini saya duk perhati subuh kita ni kalau selain daripada bulan Ramadan, kita baru dapat touch 4 baris. Ya. 4 baris okey lah. Tetapi kita nak lagi sampai 3 baris lagi jadi 7. Dan kita akan perlahan-lahan.
ke arah menjadikan sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Biar penuh. Ya. Lepas tu kita adakan kuliah 10 minit. Ya, setiap subuh 10 minit. Kita jaga. Ya, supaya orang jangan lari. Ya, sebab tu saya ialah maknanya saya sebut juga, maknanya kita bagi sedikitlah ingatan. Kalau saya tak ada ke apa benda, macam mana pun jangan lebih 10 minit. Ya. Kalau ada yang terlebih tu, maknanya kita bagi, ialah maknanya kita cubalah, maknanya minta ustaz yang ganti tu, maknanya supaya jangan lebih 10 minit. Ya. Jangan lebih. Kecuali hari Sabtu tak apalah, ya. Sampai pukul 7 ke, hari Ahad, hari bekerja tu pertama sekali. Ini tujuan dia apa dia? Nak suruh orang mari masjid. Ya. Biar orang dapat dengar, kata orang sepatah 2 hadis pun tak apa dah tiap-tiap hari. Ya tak? Mari hari ni dapat 1 hadis. Kan? Mari besok 1 hadis dengar. Ya. Sekurang-kurangnya dia ni terikat dengan panduan yang baik, yang bagus untuk memimpin hidup dia tu. Baik. Jadi masjid yang mana di daerah dia tu tak ada orang, ini dia panggil ghuraba. Tak ada orang, asing. Masjid tu terasing, tak ada orang. Ya. Dan mushaf Al-Quran di rumah yang tidak dibaca. Quran ada di rumah tapi tak dibaca, terasing dia. Ya. Sebab itu tuan-tuan fikir gini, ya. Ini saya nak habis sikit lagi ni. Tuan-tuan fikir ginilah. Duduk di rumah, Quran ada, kita ada, isteri ada, anak adalah tinggal 2-3 orang berbaki. Hak lain tu semua jenis besar panjang dah, dah kahwin dah. Ya. Hak 2-3 orang campur kita 2 orang ni tuan-tuan, tak boleh ke tiap-tiap hari terdengar suara bacaan Quran? Tiap-tiap hari tu wakil, sama ada kita ataupun bini kita ataupun anak-anak kita. Tetapi tuan-tuan, tak terasa bangga ke, tak berasa bahagia ke, tak berasa seronok ke, tak berasa tenang ke jiwa kita kalau 4 yang ada di rumah tu semuanya baca Quran belaka? Tak kisahlah waktunya bila. Mungkin poknya lepas subuh, mak pula lepas subuh dia tidur kalau bulan puasa ni sebab dia letihnya mempersiapkan sahur. Okay, tapi maknanya lepas dia bangun subuh tu dia baca, kan? Ataupun lepas subuh dia tidur, mungkin pukul 9 dia bangun, dia baca, dia tak ada kerja benda. Ya. Lepas tu pula anak pula jenis lah anak, kan? Bila tidur tu pukul 12 pula bangkit. Dah tak ada hari ni free. Sabtu Ahad free. Pukul 12. Pukul 12 tu dia bangkit. Dan dia sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur dengar suara anak baca Quran. Lepas subuh pak. Pukul 9 bini bangun sembahyang sunat duha, baca Quran. Lepas zuhur pula anak pergi sembahyang surau, balik baca Quran. Lepas asar pula anak satu lagi baca Quran. Tak comel rasa tu. Tuan-tuan tak rasa bangga ke kalau jenis suasana rumah kita lagu tu? Dan yang inilah tuan-tuan yang kita nak beritahu supaya buat di rumah. Nak beritahu tu siapa yang beritahu? Inilah kita buat majlis-majlis tazkirah ni. Ya. Hak pendek-pendek ni, walaupun pendek 5 minit 10 minit ke, hak inilah yang kita beritahu. Dan inilah tuan-tuan kadang-kadang berasa tahan. Berasa apa dia? Berasa nak buat dan tahan 2, 3, 4 hari ataupun 2, 3 minggu. Okey dah. Ya. Tuan-tuan balik ni mungkin terasa ya juga tak? Rumah aku ni Quran ada tapi tak pernah dengar baca Quran. Maka tuan-tuan pun baca Quran, bertahan seminggu 2. Lepas tu duduk tengok ke bini. Nak suruh bini kan, aku baru baca hari ni baru. Kan? Diam. Tak apa. Mungkin bulan depan tu kita ni adalah ketua dah. Kan? Baik kita baca Quran. Okey. Kalau rasa tak pandai baca Al-Quran, masih lagi berterabur, lintang pukang. Okey, kita ada setiap pagi imam hafiz kita tunggu seorang-seorang. Ya. Kalau mari ramai-ramai pun datang tu jumpa dia seorang-seorang. Suruh tok imam kita dengar kita baca Quran betul ke tak. Ya. Lepas raya nanti tuan-tuan marilah, ya. Sekitar pukul 8 tak salah, 8 hingga 9. 1 jam imam tunggu.
Ada orang ke tak ada orang, dia tunggu. Ya. Perempuan lelaki semua boleh belaka. Mari seorang-seorang duduk masjid. Kalau belajar ramai-ramai, mungkin 2-3 hari habis kosong. Sebab malu. Itu passion kita. Kita hormati orang malu. Sebab apa? Aku ni dah tua, malu, baca Quran pun tak betul. Ya, orang lain dengar. Jadi tak ada. Sekarang ni tuan-tuan yang tak reti, tak mahir baca Quran, menghadap dengan Tok Imam, 2 orang, face to face. Ya. Baik. Dan orang soleh di tengah-tengah orang yang akhlaknya buruk. Ya. Ini pun orang asing. Orang soleh baik, tapi dia duduk tempat yang orang panggil tempat yang tak elok. Jadi ini pun ghuraba, dikira orang asing. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu saja. Dan saya nak maklumkan beberapa perkara, sebab takut lepas ni tuan-tuan ada nak balik kampung ke apa benda. Pertama, kutipan kita untuk yang Palestin tu 3,000 lebih. Yang kedua, untuk pelajar yang nak belajar agama tetapi mak ayahnya miskin itu, kita dapat 2,450. Dan yang latest kemarin dulu ke bila kemarin dulu, untuk tahfiz Sungai Tua, kita dapat 3,300 gitu kot. Saya tak ingat dah angka dia. Itu makluman lah. Kemudian petang ini kita akan bagi sumbangan kepada anak-anak yatim. Petang ni. Jadi kalau tuan-tuan berasa nak bagi sumbangan pada anak-anak yatim, belakang tu ada lagi. Kita sediakan lagi, kita open lagi, kita buka lagi untuk sumbangan anak yatim. Maknanya sekitar lepas Zuhur tu kita akan buka habis. Tak adalah tuan-tuan, yalah boleh tuan-tuan nak bagi orang lain. Cuma program kita ni setahun sekali kita buat lagu tu. Masjid punya setahun sekali. Kita buat macam tu. Jadi kalau yang nak dapat awak setahun sekali tu, tuan-tuan boleh bagi pada hari ini, lepas ni nanti dalam tong sana, dalam peti. Kemudian selepas Ramadan ini, kita masuk fasa yang kedua lah, dari sudut pembelajaran dan pengajian, di mana kita akan buat adjustment sedikit. Seperti yang saya maklumkan, Masjid Rahimah ni selama saya jadi nazir ni, saya nak ubah sikit lah bentuk pembelajaran. Jadi kemungkinan mana-mana tenaga pengajar yang tuan-tuan rasa tak selesa ke, tak sesuai approach dia ke, ataupun cara dia ke, maka termasuk saya pun tuan-tuan boleh beritahu pihak masjid. Rasa tak selesa nazir ni, kita orang tak nak dengar, tak apa, beritahu. Yang penting kita nak supaya tuan-tuan mari dengar, tu je. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Jadi yang mana ada komen tu, kita KIV dululah. Dan kemungkinan hari Sabtu, setiap minggu kita ada 4 minggu, kita akan ambil 2 minggu saja. 2 minggu saja, 2 kali saja untuk ustaz datang. 2 kali itu yang kosong itu kita akan gunakan untuk diskusi. Diskusi buku. Diskusi ini dia biasanya ada 2 orang lah. Biasanya. Tapi kalau seorang pun okey. Diskusi ini kita akan ambil satu buku, tuan-tuan cepat habis. Buku tu dia akan jadi cepat habis. Itu diskusi, itu di peranan diskusinya. Kita dapat gambaran apa isi kandungan buku, kitab, perbahasannya pantas. Ini semata-mata nak suruh tuan-tuan nampak ilmu agama ni luas. Sebab saya tengok antara kelemahan kebanyakan masjid ialah isi kandungan yang dibahaskan oleh penceramah ikut suka penceramah. Mari Ustaz A cakap bab wudu, B pun mari cakap wudu juga. Macam tadilah, macam kita buat kuliah tazkirah pada bulan Ramadan. Saya perhati daripada tahun lepas, tahun ni, bukan masjid ni saja, semua masjid. Ustaz A mari hari pertama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Mari nombor 2, ya ayyuhallazi. Jadi benda tu tak berkembang. Tak berkembang. Lepas tu awwaluhur rahmah.
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Diulang tu. Ya. Jadi untuk nak memperluaskan perbahasan agama ini, langkah pertamanya kita akan guna akan praktikkan lepas Ramadan ini, lepas raya, di mana hari Sabtu dengan hari Sabtu selang-selang kita akan gunakan untuk bentang kertas kerja, kemudian untuk diskusi buku. Kita cari buku-buku yang menarik ya untuk dibahaskan, dan kita panggil 2 panel kalau boleh. Kalau tak boleh juga, maknanya kita bantai 1 panelnya lah ya. Jadi tuan-tuan akan nampak agama ni luas perbahasan dia. Dan yang terdekat ini, saya sudah pun berbincang dengan satu orang profesor Madya. Dia ni memang banyak buku yang dia buat. Tuan-tuan pergi kedai buku dalam bahasa Melayu, profesor, dia tak sebut Profesor Madya. Buku ni dia punya etika dia, dia tak boleh sebut nama Profesor Madya. Sebab Profesor Madya tu sekejap, awak berhenti mengajar, habis. Doktor boleh, Doktor Basri Ibrahim nama dia. Kadang-kadang nama dia tak ada doktor, Basri Ibrahim. Tuan-tuan pergi kedai tu tengok, ada tak buku Basri Ibrahim? Saya ingat adalah, dia kawan saya ya, pernah bersama di Mesir dulu ya. Dan dia akan bentangkan takrib. Takrib ni mana nak cakap apa dia? Nak ceritanya perbezaan mazhab dan macam mana kita nak melayani perbezaan itu. Saya nak jemput dia tu sebab dia telah pun dijemput oleh banyak universiti, termasuk JAKIM pun dah jemput untuk nak ceritakan tentang tu. Jadi kertas kerja dia dah ada, senang cerita, dia tak payah buat baru dah, pakai hak tu je, hak dia bentang semasa dia diminta untuk dibentangkan pada JAKIM. Jadi barulah tuan-tuan tak kelang kabut kan. Mazhab Syafi'i kata lagu ni, bukan nak suruh amal mazhab lain dah. Dia tujuan kita mengetahui mazhab yang banyak ini, nak tambah ilmu satu, nak nampak Islam ni luas. Yang ketiganya, dia time-time tertentu dia akan jadi apa dia? Kita kata okey, bolehlah guna mazhab ni. Dah terbuat dah. Ya. Macam yang isu yang saya sebut, khutbah tak duduk antara dua khutbah tu. Dah terbuat, dah berlaku. Kita tengok, ada tak mazhab lain kata boleh? Ada. Okey, tak apalah. Tapi nak suruh maknanya siapa-siapa yang jadi khutbah di Masjid Rahimah ni tak payah duduk antara 2 khutbah, itu kita tak akan buat. Tapi kalau dah berlaku tu, kita tengok ada tak kelonggaran. Macam ada yang rigid. Dia kata saya nak bayar beras juga, zakat. Sebab apa? Sebab saya Syafi'i. Memanglah Syafi'i beras. Tapi kita punya jabatan agama, majlis kata orang majlis, ialah majlis fatwa ke benda, bersidang, kita ambil mazhab lain untuk memudahkan, bayar duit je, senang cerita ya, bayar duit supo juga, lepas tu bagi. Cuma pengurusan zakat itu cerita lain ya, cerita lain. Ada orang tanya, ni saya tengok ni pusat-pusat zakat ni dia tak menentulah, saya tak yakin dengan dia. Kalau tak berasa kalau berasa tak yakin, bagi sendiri ya. Tapi kalau saya bagi pada pusat zakat, boleh tak? Sah tak? Sah, tak ada masalah. Habis dia duduk guna, saya tengok cara dia bagi, tak, saya tak puas hati, itu cerita dia. Cerita kita yang bagi zakat tu dah kisah ya. Jadi benda ni tuan-tuan yang kita nak bahaskan selepas pada bulan Ramadan nanti, supaya tuan-tuan nampak ilmu agama ni cukup luas sebenarnya ya. Banyak lagi yang kita tak bincang jadi itu yang yang saya rasa nak beritahu pada tuan-tuan. Jadi insya-Allah maknanya kuliah subuh seterusnya ini kita akan buat selepas 7 Syawal ya. Selepas 7 Syawal. Jadi hari Senin ni kalau nak buat juga kena cari orang lain. Mungkin ada ustaz lain yang boleh sampaikan. Saya dah tak boleh lah, saya nak balik kampung lah. Nak balik juga kampung pun ya. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan. Jadi apapun saya bagi pihak masjid, terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan tuan-tuan, dan mohon maaf banyak-banyak kalau ada yang tak kena salah silap sepanjang kami menguruskan masjid selama setahun. Dan memang kalau orang kata ada kesulitan masjid ni, terutama tandas ke apa benda, memang kita tidak, kita ambil masalah tu
tetapi kita akan cuba baiki ataupun kita cuba baiki yang ke arah yang lebih baik selepas pada ni. Sebab saya punya strategi, langkah saya, round pertama, tahun pertama kita akan fokus pada majlis ilmu. Ya. Jadi saya kira majlis ilmu sudah pun berjaya, setiap hari kita buat kuliah. Ya. Jadi itu kira satu kejayaan lah. Dan lepas pada ni kita akan upgradekan sedikit lagi mengenai cara-cara perbahasan mengenai ilmu itu. Jadi saya rasa itu saja. Sekian. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi malam ni ingat kita punya imam daripada Mesir. Dan pagi besok ada kuliah subuh lagi. Ada tazkirah pun ada lagi malam besok. Dan seterusnya lah sampai ke hari raya. يا رب قد غفل